بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Yang saya kasih cikgu Hafiz duk tanya jadual dah, hak ni tak ada siap lagi, tanya hak nuk lah. Jadi saya kaluk sikit dah, serban pun terlupa lah, pinjam kat kawan di Pahit ya serban ni. Jadi cikgu Hafiz duk kira jangan jadual, nanti dulu. Jadi saya ni mau suruh ceramah saya tak kerti deh. Kita royak bab hijrah ni, royak cara ni lah, cara saya mengajar gitulah. Tengok. Jadi bila Islam mula berkembang di kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah nombor satu sekali, Nabi dakwah secara sir dia panggil. 10 tahun Nabi dakwah secara sir, secara senyap. Allah tak perintah lagi Nabi suruh dakwah secara terang, secara jahat. Sebab Islam ni dia mari dagang. Orang tak apa nak sebab dia mencanggah dengan nafsu. Hak kaki arak, hak kaki jahat, dia tak puas hati. Jadi Allah perintah Rasulullah suruh dakwah selama 10 tahun secara senyap di Mekah. 60 orang masuk Islam secara senyap tu sebab tengok peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang miskin, orang susah, orang yang ditekan, Nabi dakwah dapat juga secara senyap pun 60 orang. Tu Nabi Muhammad dakwah bukan senang boleh Islam kita hari ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun boleh 60 orang masuk Islam. Allah perintah lepas pada tu tambah lagi 3 tahun suruh secara terang. Tak hijrah lagi ni. Nabi dakwah pula secara terang. Nabi naik ni di atas bukit, Nabi dakwah. Suruh ikut sembah Allah, tinggal berala. Dengan itulah Allah Ta'ala memasukkan Islam 2 orang. Nombor 1 pak menakan dia Hamzah Abdul Muttalib, yang digelar Asadullah Hamzah ni masuk Islam. Lepas Nabi dakwah secara terang. Ni orang berani ya. Orang berani dia istihad. Dia tak peduli. Terus dia istihad depan Nabi Muhammad. Aku masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam Hamzah. Tengok. Panglima Islam seorang masuk dah. Islam kau berani dah. Jadi pula peristiwa seorang lagi. Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam pula. Lagi hebat Islam. Dia pergi di Kaabah tu, dia pegang pedang pacak situ. Selama ni kami tak boleh semayang, kata sahabat, di depan Kaabah sebab takut gangguan orang kafir. Tapi bila masuknya Islam Umar Al-Khattab, dia pacak pedang semayang, aku tunggu. Ni hebat. Kita kalau boleh ada orang berani enggak seka gitu. Ni samsing kot kedai kopi tak jadi, samsing kot Islam ni bagus. Ni samsing kot kedai kopi, pelari nak darah orang tak berjenih. Cuba duduklah Islam, samsing untuk tahan Islam. Jadi apa jadi kalau Umar nak berani dengan aku? Bila masuk Islam Umar, jadi Islam ni berani klik. Sahabat kata kami cukup senuk sebab boleh semayang di tepi Kaabah. Dulu tak berani, kena senyap-senyap tak berani. Tu nak rakyat kata apa? Islam bukan mari berak macam kita hari ni, beranak kuih boh nama Islam, masuk AC Islam. Tu yang jadi tak berjenih kita hari ni. Tak ada berasal bangga apa langsung dengan Islam. Sebab kita mudah beranak kuih mari, pasport terbit berat, nama sekalian Islam. Nak apa tak tahu. Teruk sungguh kita ni.
Sahabat Nabi nak masuk Islam mati dulu, kena bunuh. Bilal bin Rabah hamba kepada Umayyah. Umayyah ni orang kepala besar lah, abang long kawasan di kota Mekah tu. Bila royak kata dia ni ikut Muhammad, dia ambil batu besar tak di perut ini. Mulut dia sebut ahad, ahad, ahad. Ahad di sini esa Allah. Tu tak lari ke darah sampai ke sudah. Last kali Abu Bakar cari duit, Abu Bakar ni duit banyak, beli Bilal bin Rabah bebas. Ni Abu Bakar habis duit. Kita baru habis duit tabung RM30 bunyi dekat seminggu. Aku berduit tabung 30. Abu Bakar tak ada apa satu. Bila ditanya Abu Bakar ni orang kaya kota Mekah, apa yang kamu ada wahai Abu Bakar? Maka jawab Abu Bakar, aku ada Allah, ada Rasul. Habis duit. Mana-mana orang kena seksa dia pergi beli, masuk Islam. Allahu Akbar. Ini seorang, kita tak boleh ambil bahagian berani perang pun, ambil kisah Abu Bakar seorang, ambil contoh hijrah. Suka berderma untuk Islam. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga disebut, jika ditimbang iman segala manusia ni dengan iman Abu Bakar, iman Abu Bakar lebih berat. Kuat taruh mana tak sunnah. Allahu Akbar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Umar Al-Khattab ni orang kota Mekah. Kalau sebut Umar Al-Khattab ni sampai orang sebut la yuslimu Ibnul Khattab, la yuslimu hatta yuslima Himarul Khattab. Nak royak samsing taruh mana Umar Al-Khattab ni. Kita sakat samsing asyik kucing sikit-sikit tak saduk sembang. Umar Al-Khattab ni samsing sungguh. Dia samsing dengan Islam ni habis-habis cukup. Beci ke Islam habis-habis cukup. Taruh mana? Sampai orang Arab sebut la yuslimu hatta yuslima Himarul Khattab. Tidak akan Islam anak Al-Khattab, yakni Umar ni. Sehingga Islamnya Kaldai Al-Khattab. Tu dia. Sampai orang kira gitu lah, macam kita lah di kampung kita ada seekor orang, dia belum beruk, contoh dia. Macam di Batu Pak lah. Orang panggil nama dia Pak Mak Beruk. Minta maaf lah kalau kena. Ini contoh, aku nak beri contoh. Dia mudah faham. Pak Mak Beruk ni kalau mau hajat mari masjid, tobat tak mari. 7 keturunan dah dia tak bisa mari masjid. Tiba-tiba tu imam buat syarat, buat syarat kata, jom kita hajat Pak Mak Beruk tu mari masjid. Bangun seorang jatah kuasa, tu imam, oh Pak Mak tu kalau kita nak hajat dia mari masjid, dak sekali-kali. Kok lah Beruk dia mari masjid. Tu nak royak kata keras dengan Islam sungguh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni riwayat sebut dia misal gini, kepala botak sikit. Mana-mana orang yang duduk dengan dia, dia yang paling tinggi. Tu Umar Al-Khattab. Tak ada. Mana-mana orang berdiri dengan dia, dia yang paling tinggi. Ha, besar mana weh? Kita duk tarik spring perak-perak tak besar-besar. Dia tak tarik spring pun badan memang besar. Berani semua. Itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masuk Islam bila mana? Bila Nabi dakwah secara terang selama 3 tahun. Bila masuk hak ni kemas sikit. Tapi tekanan atas Islam semakin kuat, kuat lagi. Lagak nak jaga satu semua, kan? Umar dengan Hamzah 2 orang kan. Jadi hak kena siksa, hak kena bunuh. Jadi Allah perintah ke Nabi suruh hijrah. Nabi suruh sahabat hijrah dulu. Nabi pun mula-mula sekali hijrah. Tengok pergi tolong tengok adik-beradik dia di Taif. Sebab adik-beradik banyak di Taif. Kok-koklah adik-beradik ni boleh sokong Islam. Sebab tu nak harap adik-beradik sokong Islam dah. Pak Melakangku jangan takut, jangan. Islam ni bukan tajuk Pak Melakang ke adik-beradik. Siapa-siapa Allah beri hidayah, dia tak kira siapa dia. Sebab apa dia tu ustaz, abang dia pun teruk, adik dia pun teruk, lawak gena. Begitulah. Nabi pergi Taif dengan Zaid bin Harisah. Pergi duduk sana 10 hari. Sepanjang perjalanan tu duk sebut jumpa orang, jomlah masuk Islam, sembah Allah, boleh beri apa ke kami Muhammad. Hak tu jawapannya.
Macam kita ginilah, marilah kita ikut Islam. Boleh beri apa ke aku? Sebab tu perjalanan Islam, kalau tanya kita, Nabi kata, aku tak boleh beri apa. Bolehkah kamu memancarkan mata air di hadapan rumah kami, hai Muhammad? Mata air di sini manalah harta. Boleh memberi harta apa ke kami? Nabi Muhammad sepanjang perjalanan jumpa dengan kabilah ni, seru Islam, semua jawab gitu. Mu boleh beri apa ke kami? Jadi supaya kita akhir zaman pun kalau hajak orang, mari kita sokong Islam, mu boleh beri jawatan apa? Macam tu lah tu. Perangai kafir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanyalah boleh beri apa. Nabi kata aku boleh beri apa? Boleh beri redha Allah, syurga di hari kiamat esok. Jadi zaman ni hijrah ni dia tajuk dia. Kisah cerita Nabi Muhammad ni jumpa kabilah ni, hajak masuk Islam. Semua jawab gitu. Mu boleh beri apa hai Muhammad ke kami? Duduk di sana dengan Said bin Harisah. Nabi duduk sana 10 hari duduk sana. Orang-orang tua ni tak tergamak buat sangat. Dia upah budak-budak tak apa cerdik. Budak-budak yang waya putus, budak-budak kecil, ambil batu 7 Nabi. Allahu Akbar. 7 Nabi darah turun ni. Darah menitik ni penuh dalam kasut. Tu tuan-tuan, Nabi Muhammad pun kena. Asyadul bala'u al-anbiya summal amsalu fal amsalu. Seberat-berat ujian para nabi, para anbiya. Nabi Nuh ni dakwah kaum dia macam itulah. Dia dakwah kaum dia, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sungguhnya aku, kata Nuh, dakwah kaum aku malam siang. Falam yazid du'ai illa firara. Maka tidak bertambah pun keimanan mereka, melainkan pakat lari lagi. Dia mau katok Nabi Nuh, pensang, bakit esok dakwah pula, katok pula. Tu Nabi Nuh. Tuan-tuan, kalau sebut Nabi bawa semua kena. Jadi kita hari ni para preh-preh ni sikit sangat. Habis orang peleceh kata dalam Facebook, buat muka kita macam beruk, itu ya. Dia kata kita bengong lah, buat macam-macam lah. Kuku pun tak ada. Nabi dulu ni. Nabi Nuh kena. Nabi Allah Musa lawan dengan Fir'aun. Ini hijrah, nak ambil kisah macam mana? Nak ambil kisah orang dulu macam tu lah. Nabi Muhammad kena macam tu lah. Bila raya Islam, mulalah. Sebelum ni pakat puji Nabi Muhammad. Bubuh gelar pula Al-Amin, seorang yang sangat amanah. Abu Sufyan dengan Abu Jahal ni, dia mau nak taruh kunci dia mau tu, suruh Nabi Muhammad pegang kunci. Tak harap ke Abu Sufyan tak harap Abu Lahab. Kaki ni semua ke korupsi punya orang. Semuanya kluster mahkamah. Belakang parang aja. Semua kluster mahkamah cikgu Apio. Kalau kata zaman dulu mahkamah takak, puak ni seribu. Mu tak percaya ke aku tak percaya kamu. Bukan aku kata lo ni, hak dulu. Dulu kalau dalam mahkamah, demo ni kluster mahkamah lah. Ini macam-macam jenis. Sampai dia mau serah anak kunci jaga barang pun serah Nabi Muhammad. Tapi bila Nabi seru Islam, dan tak boleh pakai. Ni tuan-tuan tengok. Kita tengok keadaan kita ni. Nabi SAW kena gitulah. Tu sebelum hijrah. Dekat aja. Sebab itulah bila Allah perintah hijrah. Allah perintah hijrah ke Nabi SAW. Innal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Allah seru tu Al-Quran. Innal ladzina hajaru, sesungguhnya orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjuang, fi sabilillah. Apa dia jihad? Jihad ni kerja keras. Orang sebut jihad, orang yang bekerja keras, dengan orang dia panggil mujahidin. Bekerja keras macam mana? Kerja keras sungguh-sungguh dengan peluh keringat, masa, tenaga, fikiran, duit ringgit, nyawa. Tu dia panggil mujahid, bukan mujahid rawa. Tu tajuk lain. Ini masalah. Tu maksud dia jihad. Jihad ni kerja keras.
Kalau mu jenis ustaz, mu kerja keras dengan lidah kamu, pendakwah. Kalau kamu pejuang hak senjata, kamu kerja keras dengan hak senjata. Kalau kamu jenis penulis, kerja keras dengan cara tulisanmu. Kalau mu ni pakai internet ni, kamu kerja keras, cyber trooper dia panggil. Aku tak tulis tak apa tak tu. Sebut gilah. Dia mak kata cyber trooper lah. Kerja keras dia panggil mujahid, orang yang bekerja keras. Ulaika yarjuna rahmatullah. Allah kata apa? Mereka itulah orang yang mengharap akan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha pengampun lagi Maha kasih sayang. Allah royaklah Quran bab hijrah ni. Tuan-tuan, Nabi Muhammad tak hijrah lagi. Bukan Nabi Muhammad lari dah tajuk dia. Ada pemimpin juga royak kata Nabi Muhammad pelarian kepala bapak poi bodoh dia tu. Tak mengajikan sifat Rasul. Sebab tu wajib mengaji sifat Rasul. Rasul ini pilihan Allah. Bila bina pilihan Allah, dia ada sifat-sifat yang wajib ada pada Rasul. Kalau lari itu sifat penakut. Kalau sifat penakut macam mana? Umat nak turut penakut pek. Sikit-sikit lari jadi pelarian. Nabi bukan penakut. Cuma sifat yang tak wajib kita belajar secara tafsili. Tapi wajib kita pegang Rasul-Rasul bersifat berani. Tak berani kena Nabi Allah Ibrahim dengan Raja Namrud, antara raja dunia. Nak bakar api, tak lari bang. Kalau sifat Rasul penakut, larisnya. Kalau kita lah juga api, bunyi nak takat ya, mulalah sema apa jadi begitulah. Aku tak kata deh, tadi kata dah musing. Tak. Kalau kita lah, sebab sifat kita penakut dan berani. Kadang-kadang kita berani, kalau kuat sikit tak berani. Rasul memang sifat dia berani sebab diikuti oleh umat. Kalau Rasul penakut, kita pun penakut lah. Janganlah hafiz tak sampai lah dakwah. Tak tahu, bukan dia diperintahkan. Sebab tu bila sahabat kata kami nak hijrah, Nabi kata nanti dulu. Nabi tak lari. Sebab Nabi bukan pelarian. Nabi dia hijrah. Dia suruh sahabat patah klik masuk lepas di Taif. Nabi kena 7 darah masuk bersama Zaid bin Harisah. Mari 2 malaikat besar ni. Malaikat Jibril. Hei Muhammad, aku nak cabut jabal gubis ni, nak hapuk tak kepala orang Taif ni, sebab tak mau buat ke Nabi dia. Nabi kata jangan. Allahumma hdi kaum fa innahum la ya'lamu. Nabi kata apa? Nabi kata mungkinlah di dalam tulang sulbi mereka itu ada benih-benih yang akan menyokong Islam. Tak ada. Pok memang keng tak ada dah cikgu Sofi. Tapi tak anak esok. Ni kita pok kerak kali dengan pok kerak kali dengan anak kena pakai mapuh gitu. Nabi Muhammad dia kaji memang zaman pok dia ni memang hambat dia. Tapi Nabi kata mungkin dalam tulang sulbi nu Allah taruh petunjuk hidayah. Sebab tu lepas pada tu Taif pun jadi Islam. Kalau kita kan tunggu apa lagi malaikat rimuk bihacur bang, taruh dalam pelama lagi. Memang tak terpakai seluit dia mula. Tu tara tu Nabi Muhammad, mulianya Nabi Muhammad. Malaikat dah hakik bukit dah. Nak tunggulah. Nabi kata jalan batal ruh. Tapi Nabi kata jangan lagi, mungkin dalam tulang sulbi demo ni. Benih demo tu ni ada benih yang menyokong Islam esok-esok. Sebab tu Islam ni jangan keras sangat. Ni sampai tak lewat kira apa dah gitu-gitu. Oh dia ada kira lagi, ada kena, ada dia ada jalan dia lagi. Nabi angkat tangan, Allahumma hdi ya Allah, kau berikan mereka petunjuk. Sesungguhnya mereka tak tahu, mereka tak ni tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaq setengah lagi hijrah juga, hijrah ke Habsyah. Kulit hitam. Raja, nama raja dia Raja Najasyi, agama Nasrani, yang diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abu Talib.
Sayyidina Ja'far, sepupu Nabi SAW, pergi sana. Puak kafir ni harta wakil juga, supaya dia mau serahkan rombongan-rombongan daripada Nabi SAW kat dia. Tapi Raja Najasyi ni orang yang beriman dengan Allah. Perbahasan perbahasan mengenai Nabi Allah Isa, last sekali dia di bawah perlindungan aku. Dipanggil apa? Perlindungan politik. Ha, ini. Tu dia panggil lo ni kita buat apa? Perlindungan politik je ni. Ha. Tu zaman lo ni ada orang tu bila lari tu dia pergi minta perlindungan politik tu. Zaman Nabi Muhammad ada tak? Ada lah. Sayyidina Ja'far di bawah perlindungan politik Raja Najasyi. Ha, mari zaman kita gini, oi Islam ni mana ada politik? Kenapa bodoh apa kata tu? Nabi Muhammad dulu pun ada. Bila Nabi perintah Madinah, Nabi hantar Mu'az bin Jabal pergi ke Yaman. Jadi ni apa? Jadi gubernur. Gubernur tu nak tampak. Kalau kita kan menteri besar lah kalau sistem demokrasi. Tak ke politik kan? Cuma sistem dia merintah melalui Quran dan hadis. Ada gubernur Nabi. Nabi ada gubernur. Bila gubernur merintahlah. Tapi sebab apa umat Islam kita ini hajar, jangan campur politik. Allahu Akbar. Jangan peduli sangat abad politik ni. Kita semayang puasa sudah. Habis mik dengan orang kafir. Bingung pelajar sangat. Sedangkan Nabi hajar siap gubernur Yaman, nama dia iaitulah Mu'az bin Jabal. Gubernur ni memimpin. Kalau kita menteri besar lah sistem demokrasi. Sistem khalifah dia panggil gubernur. Dia pentadbiran dia. Dia ada ketua tentera dia, ketua kementerian kesihatan dia, kementerian dia. Amru al-As, menteri juga, gubernur juga. Gubernur Mesir Amru al-As. Zaman Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah. Khalifah ni kalau kita Perdana Menteri lah. Tapi Perdana Menteri ni pun kalau ada khalifah, Perdana Menteri di bawah khalifah. Sultan di bawah khalifah. Khalifah ni besar sungguh. Tapi tak ada lah sistem khalifah jatuh zaman kerajaan Osmaniyah Turki. Sebab tu Islam lemah. Orang kafir masuk pula hajar kita orang Islam, jangan peduli politik. Lagi tak boleh apa. Lagi bengong habis kita. Dah lah khalifah tak ada. Tinggal hak kecil-kecil pertama dulu ni, mik dengan orang habis. Sikit demi sikit. Orang kafir cara dia. Bila Khalifah Umar jadi, orang kata jadi khalifah di kota Madinah. Waktu tu Amru al-As, dia jadi gubernur. Anak dia seorang, anak gubernur ni, anak dia ni, anak Amru ni main lawan kuda. Bukan main kuda duit tu judi tu, main lawan race kuda. Saya duk faham main kuda duit supaya kita duk main tu leh tu judi. Tu main kuda orang panggil main race kuda lah, kuda hidup ni. Waktu tu di Mesir ni kaum minoriti orang Yahudi. Jadi lawan race lah, lawan race anak gubernur, anak menteri lah. Dengan kaum minoriti lah Yahudi. Lawan race kalah anak gubernur, anak Amru. Bila kalah anak Amru saja, anak Amru turun tu pang boh kenapa langsung dia sepak Yahudi tadi. Dia jadi menteri dia pasal semua kebal. Tapi bila Islam merintah jangan cari pasal. Dia sepak Yahudi tadi. Yahudi Omar ni turun terus ke Mesir tu. Oh dia Sayyidina Omar. Ni dia panggil khalifah Islam. Bila iman kuat ni, Omar al-Khattab yang masuk Islam ni, turun sampai di Mesir tu, dia panggil Amru sebagai gubernur. Dia panggil Yahudi, dia panggil anak Amru. Lepas tu dia suruh pula, "Hei Yahudi, mu sepak bang Amru ni." Tu dia. Dia sepak menteri kita deh. Taklah demo tu nak undi kita pun. Kalau demo lain mampu, kalau kita inilah. Dahlah sokongan tak apa cukup, kita pergi sepak pula lagi sokongan tak cukup. Mesyuarat. Keluar langsung kalau kita gini. Kalau kita gini lagi. Dia sepak dia tu. Amru tanya, "Ya Amirul Mukminin, sebab apa aku kena?" "Sebab kamu bapak dia." Nak rakyat kata pemimpin Islam. Tapi lari tak? Tak lari sebab tindakan dia betul.
Kamu sebagai bapa kena hajar anak kamu. Jangan buat zalim dengan orang tak kawan. Itu Islam, tuan-tuan. Kalau kita gini pang sikit, esok senarai tu sidang media kami keluar, mengisytiharkan keluar, kerajaan akan jatuh. Mapuhlah kita dah. Kita sikit-sikit punya hak, walau betul dengan agama tak jadi. Ni sama lah. Tu nak ayat kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nak ayat kata apa? Ada politik. Politik dah tu. Pemerintahan Islam hebat tak hebat tara tulah tuan-tuan. Tapi pemimpin demo tara tulah. Bukan boleh beli sekupan dua. Tara tulah pemimpin zaman dulu. Sebab tu Islam boleh sampai gini. Tu secara sir, secara pelan. Nabi SAW, tapi orang kafir ni bincang. Duk tekan, duk sebunuh, duk sekat, duk tarik bekalan macam-macam buat pun tak jadi juga. Orang pelan ramai ikut Nabi. Buat dah lah. Demo pun bincang kepala-kepala, ayah long, abang ngoh, adik bosu turun habis. Turun semua habis. Tak gitu. Hak bintang 7, bintang 8, bintang 9 pakak besar-besar. Pakak berhenti satu tempat, nama dia Darul Nadwah. Abu Jahal jadi Abu Lahab jadi pengurusi. Sebab dia orang tua. Abu Jahal ni semua orang kanan belakang ni. Umayyah apa ni? Dalam ramai-ramai mesyuarat di Darul Nadwah tu, benar kerja dengan Allah. Malaikat Jibril ni Allah rayak terus ke malaikat Jibril, firman ke Nabi Muhammad, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah rayak, dan ingatlah ketika mana mereka membuat konspirasi. Bahasa Allah ni lah. Dia panggil konspirasi. Perancangan jahat. Makar dia panggil. Membuat makar, perancangan, bincang. Bincang nak buat macam mana Nabi Muhammad ni. Adakah kita nak sekat, tangkap dia penjara? Atau kita bunuh? Atau kita halau dia keluar dari Mekah? Allah kata wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat rancangan, Allah pun buat rancangan. Wallahu khairum makirin. Sebab kita mengaji sifat iradat. Benar kita rancang tara mana apa keputusan Allah buatlah. Sudah kata kena. Bahagian menentu Allah Taala. Berita tu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puak ni bincang. Dalam ramai-ramai duk bincang tu ada seorang muda. Setengah kata seorang tua, setengah ustaz royak, orang muda, tak kira lah tuan muda. Abu Jahal tanya siapa dia ni? Kawan ni tak kenal. Tanya kawan ni tak kenal. Kawan ni ayat kata, saya cadangkan Muhammad ni kita takak penjara orang. Orang tua jawab, kalau kamu penjara, no, bani dia kaum dia no, kabilah dia mau akan pakat lawan kita jenah main. Baik. Lalu ni senang. Nabi Muhammad ni kita hambat keluar. Orang tua tadi, orang muda tadi ataupun orang tua tadi jawab, dia kata, kalau halau keluar, dia pergi buka cawangan kat luar ni esok, dia lawan kita kali. Berat dah weh. Membuang daerah, membuang di mana dibuka cawangan. Dia kata apa? Saya ingat tu 80-an, 90-an. Guru-guru yang aktif politik sikit perang tukar pergi Sarawak. Lah ni dengar-dengar pasti tumbuh di Sarawak beratus betul. Sarawak, Sabah. Nampak ustaz ni nak lawak, nampak tak lebih sikit siap tukar. Lah kali semua tempat ada. Jangan Islam jangan sekat. Contoh siap. Islam milik Allah Taala. Allah boleh berkembang, sekat Islam tak boleh. Orang cakap kebenaran jangan sekat. Ini sebenarnya sungguh kita tengok dalam mata kepala sendiri. Tak di sana dia tumbuh di sana, tak di sini lama-lama pening dah, tak senang bagi nak. Jadi cadangan orang tua tu kata gini, kita bunuh Muhammad. Ini dia. Pakat sebulat suara kita bunuh di satu tempat dan nama dia Darun Nadwah. Di situlah perancangan orang kafir nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia merancang, Nabi Muhammad pun rancang. Sebab kerja kita Islam haja siap. Demo rancangan demo, kita rancangan kita.
Jangan kita pakai duduk melengung tu semua tu orang kafir. Kita kau duduk makan kopi mapuhlah. Kita waktu ambil WhatsApp, tengok ni demo nak ambil negeri dah. Kita pakai duduk, Nabi hajar kita entah apa. Demo buat rancangan, kerja demo. Kita buat entah apa orang Islam. Kau demo berpakak sama bangsa demo. Sama puak demo nak ambil negeri-negeri. Kita apa ada plan kita. Tu yang tumbuh persatuan tiga bangsa ni. Nak marah bercakap dah. Bergabung tiga-tiga bangsa sebab apa? Ini plan kita. Demo plan demo. Jangan demo plan demo pakai baca plan demo aja nak. Nabi tak hajar gitu. Nabi Muhammad buat plan dia juga. Yang keputusannya Allah. Orang kafir bincang tengok kalau siapa nak bunuh Muhammad. Mari seorang kata beri kabilah aku. Kawan kita jangan. Kalau kabilahmu bunuh Muhammad, esok ni akan berperang mu satu kabilah. Jenah min. Lalu ni senang. Tiap-tiap kabilah hantar wakil. Ini cara dia. Nampak tak? Islam ini ditentang oleh musuh Islam. Dari zaman dulu lagi, dia tak lawan seorang-seorang. Dia akan berpakat. Bukan zaman kita lah ni. Orang etis lawan kita. Orang sekular lawan kita. Orang plural lawan kita. Tak ada. Orang kafir harbi lawan kita. Dia boleh pakat dalam satu keputusan untuk lawan Islam. Sebab apa? Itu sunnatullah. Bani ni harta satu puak. Kawan ni harta satu puak. Kawan ni harta satu puak. Bila perang Khandaq, orang Kristian harta puak dia. Orang Yahudi ni Bani Kainuqa, Bani Nadir hantar puak dia. Orang musyrikin Mekah semua bergalah, gabung sekali lawan Nabi Muhammad kerana dengan satu Islam. Nak hajar kita hari ni apa dia? Orang kafir ni tak duduk diam walau satu saat. Yang duduk diam kita duduk diam sema kedai gan tak apa tak buat. Habis kuat komen. Sepatutnya kita sokong. Kita ada gerakan tok guru. Macam kita tok guru pondok, dia ada persatuan pondok. Bagi dia mengajar bagian pondok, jangan duk tiba demo. Kau demo ni tak ada, macam mana nak hidup masjid-masjid? Siapa nak pergi dengar? Kalau nak ceramah politik saja apa orang cemur perut. Lagak nak dengar siang malam politik cabut telinga. Berilah tok guru goyak Islam tu padu fiqh tauhid sirah. Jangan kacau. Jangan duk heret dia mau pula suruh pergi mari. Tinggal habis pondok-pondok. Mapuh habis Islam kita. Tak kerti nahu surah. Nak tafsir Quran. Belah mana? Sokong hak ini. Satu puak lagi pula. Yang kerja dalam haraki ni. Gerak kerja politik ni. Sokong demo ni pula. Baru kuat. Kita tak muhatan. Aku hatamu. Bila demo ada masa peluang. Mari mengaji kata Tok Guru. Baru kemah. Kita tak ngomong dalam kami politik mengaji podak jadi kepala bapak langsung. Ni aku gerang kadang-kadang ni. Tak cara mengadap Tok Guru langsung lah. Politik 24 jam lah. Yang Tok Guru Presiden boleh dan lagi mengaji. Ni masalah. Kenapa tak tuan-tuan? Ini hijrah Nabi hajar kita. Tengok. Tu dipanggil kita orang Islam kena buat gitu. Hak masjid, ceruh cara masjid. Khotib khutbah, cara khotib khutbah. Orang hak dermawan, bahagian NGO kita, gerak cara NGO kita. Baru Islam kita kuat. Hak pakar-pakar macam Dr. Zakir naik, berbahas cara dia. Kita sokong saja. Jemaah tabligh yang boleh turun, tarik orang-orang yang masih malu-malu macam jemaah tabligh. Demo ni boleh masuk belakang, serah ke demo. Jangan kutuk, jangan kelahi. Ni kelahi mu aku sampai bila tak boleh. Kita tak lagi rumah orang, jemaah tabligh boleh pergi. Kalau tuan-tuan, jemaah tabligh pun kalau ada ustaz, dengarlah mengaji, jangan lari. Dengar mengaji kata. Pakai duk mengaji pada amat tak boleh juga. Baru kemah. Ustaz pun kadang-kadang boleh ikut jemaah tabligh juga. Buat amalan yang sunat-sunat. Betul tak? Baru mulai Islam. Saya sokong. Anak murid saya ada tabligh mari mengaji kitab dengan saya. Saya royak gerakan Islam gini. Yang duk beli saya kata gereja-gereja luar negara tu kebanyakan jemaah-jemaah tabligh. Para artis dia tak masuk terus. Dia akan melalui tabligh dulu. Baru jalan masuk ke gerakan-gerakan Islam. Dia nak faham Islam dulu kena masuk tabligh dulu. Tahu tak tuan-tuan? Ni kita berkelahi mung kata ke aku tak selesai masalah sampai bila.
Ini hijrah Nabi SAW. Nah, Nabi dia luas. Kawan ni bahagian dia, kawan ni bahagian dia. Selesai. Orang kafir buat rancangan, Nabi buat rancangan. Orang kafir hantar tiap-tiap kabilah nak bunuh Nabi. Allah perintah Nabi suruh hijrah. Rumah Nabi lebih kurang 8 kaki ya. Kalau orang kafir kepung ni bahu belaga bahu. Taklah. Bahu belaga bahu. Waktu tu Nabi jumpa Sayyidina Ali, tengok. Nabi hantar jemaah dia. Sebab tu gerakan Islam kena ada jemaah, tak boleh duduk seorang-seorang. Wajib berjemaah, alaikum bil jamaah. Wajib atas kamu dengan kumpulan, Nabi kata. Nabi kata, amurukum bi khamsin, aku perintah kepada kamu 5 perkara. Nombor 1, al-jamaah, hendaklah kamu bersama kumpulan. Di Malaysia ni apa kumpulan? Banyak kumpulan. Ada kumpulan dia nama dia UMNO, ada kumpulan nama dia PAH, ada kumpulan nama dia PPBBN, ada kumpulan nama dia PAN, ada macam-macam kumpulan. Islam hajar kita tak? Islam suruh hajar cara-cara mana kumpulan yang kamu nak ikut. Hak tu pakai erti belaka dah, turutlah. Saya tak mahu royak sini, saya jadi ceramah lain. Pak Cikgu Api kata nak royak sama hijrah, saya ikut batal kat jadi payah. Tapi nak royak kata jangan duduk sorang-sorang. Kita sebagai umat Nabi Muhammad kena masuk kumpulan. Kumpulan mana? Kumpulan yang jihad fi sabilillah. Tengok Nabi Muhammad. Nombor 1 dia jumpa orang muda. Nama dia Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab tu dalam kerja jemaah ni dia kena ada orang muda, kena ada orang tua, kena ada orang alim, kena ada orang kaya. Masjid begitu. Orang muda ni, okey, kami nak ceramah apa? Okey, mesti atas. Dia cepat sangat. Ni handle barang apa semua. Orang tua ni kan tu saja sakit urat, sakit pinggang. Sebab tu kena ada orang muda, jangan tinggal orang muda. Sebab Nabi hajar di hijrah terlibat sama orang muda. Bolehlah Nabi ambil orang tua, boleh, pelambak ada. Tapi sebab apa? Nak tunjuk kita dalam kumpulan kena ada macam-macam jenis. Orang muda ni kan fikir panjang. Ali, sagi mu tidur tempat aku. Tak tanyalah tidur apa Rasulullah. Tak leh. Mu tidur sudah. Kerjamu. Jangan cakap banyak. Siap, selesai. Kalau kita kan apa tidur ni Rasulullah, sagi dia mari aku mapulah. Tu dia tuan-tuan. Orang muda hebat. Orang muda hebat. Nabi royak orang zaman dia hebat. Sebab tu dapat Islam hebat kita gini. Zaman tu orang muda dia hebat. Tidur tempat Nabi ni bahaya. Mati punya kerja. Senior tak nak tidur. Tu Nabi pesan dalam hadis. Nabi kata al-adlu hasanun walakin fil umara ahsanu. Berlaku adil itu bagus. Tapi terlebih bagus kalau sifat adil itu ada pada pemimpin. Benda adil ni bagus, orang kampung jadi adil, tok lebih jadi adil, semua bagus. Tapi bagus lagi sebab kesan kalau sifat adil ada pada pemimpin, dia luah. Tu Nabi pesan nombor 1. Nombor 2 Nabi kata at-taubatu hasanun walakin fi syabab ahsanun. Nabi kata taubat itu bagus. Tapi terlebih bagus kalau taubat itu pada orang muda-muda. Jangan nak jadi matung tua. Muda-muda bertaubat dah, rapat dengan Allah dah, takwa dengan Allah dah. Macam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi kata taubat tu bagus. 70 baru nak taubat pun bagus. 80 taubat pun bagus. Tapi bagus lagi taubat masa muda. Jadi molek masa muda. Ni nak mapuh boleh jadi molek upah hari, takut tak dang. Orang ajak pergi masjid nanti nak pecing. Molek kono masuk masjid, mari bas tekang masuk tekak mapuh kekeng je. Tak dah nak tobat. Sebab tu tobat lebih bagus muda-muda. Tengok orang muda Nabi angkat Sayyidina Ali, orang yang akrab dengan Allah Taala. Takwa pada Allah, ikut perintah Nabi. Nombor 1 orang muda kena ada. Nabi sebut lagi wal haya'u hasanun walakin fin nisa ahsanu.
Ni ingat kita hari ni. Dan malu itu bagus, tapi terlebih bagus kalau malu itu pada orang perempuan. Nabi kata dah, malu tu bagus, sifat malu tu. Orang laki-laki malu pun bagus. Tapi bagus lagi kalau sifat malu tu ada kat orang betina. Tapi oleh kerana akhir zaman Allah hakik dah malu tu, orang betina ini tak malu lah. Dia mengorak kita silap hari bulan. Saya tak apalah, dia tak mengorak tak semak. Kalau macam cikgu Hafiz pergi. Tak kata ustaz-ustaz semak-semak tu jangan cipasak. Aku dia mau tak mengorak lah, tua lah. Dengan janggut berjamang ni tak berani orang apa tengok. Orang betina gini Allah angkat malu dah. Malu bagus tak? Bagus. Tu nak tengok. Tapi terlebih bagus kalau malu itu pada perempuan. Ni hadis panjang lah. Saya tak sebut tu, nak sebut orang muda tadi tu. Nombor 2 jemaah Nabi. Nombor 1 Abu Bakar. Hak tadi ni. Habis segala duit dia. Dia orang tua. Dia buat satu-satu benda dengan pertimbangan. Orang tua ni dia tak buat keputusan terus. Dia timbang dulu, kira tengok. Tak ada. Masuk macam mana. Kita nak kira panggil Ustaz Zamri ni macam mana ni. Cikgu Hafiz jangan pandai-pandai cari. Cek dulu Ustaz Zamri ni. Faham apa ni Ustaz Zamri ni. Orang tua. Dia bukan panggil. Jadi pening kepala esok. Tak ada cikgu tu. Cikgu Hafiz pun nak minta Tok Iman. Tok Iman tua sikit. Dia akan kata apa? Tengok dulu, cek siapa dia Ustaz Zamri ni, duk mengajar kok mana. Ustaz Zamri kata dia mengajar kata dah ni dia. Orang tua macam tu. Dia pertimbangan. Tu Nabi hajar kita. Kalau nak duduk dalam jemaah, jangan tinggal orang tua. Ni duduk umur orang tua tak supa, tu yang disebut. Orang tua kena ada. Sebab orang tua dia kaji satu-satu benda. Orang tua nak tidur dengan bini pun paluk okok dong dekat setengah jam. Lek. Sebab tu di kampung saya ni nak merapu lah sikit ni. Dek. Kawan tu dia nak dikelahi dengan bini dia cerai talak 3. Bila talak 3 dia jumpa dengan nak dia gila talak nak bini kelik. Nak bini dia. Syarat orang talak 3 nak menikah, dia kena menikah dengan orang lain dulu. Dan kawan tu cerai dulu. Dan jima walaupun sekali tak apalah. Walau dalam keadaan tidur pun tak apa. Mana dia bini syarat kena jima dan cerai. Dia nak buat kena. Dia musing pergi mari. Ya orang muda tak kata. Pergi kira dengan orang tua. Orang tua. Ego api umur dia 60, 67, 68. Tak tahu. Dia layan orang betina macam mana? Bukan kalau relax ya palu okok do satu. Satu-satu perkara dia hati-hati. Dia pergi minta klik bini dia kata aku tak mau khabar lah. Sebab tu jangan cari pasal lah. Kalau bini lari jangan cari orang muda, jangan cari orang tua. Sebab dia boleh orang tua dia tak mau dah orang muda. Orang muda gerojuk. Dia boleh orang tua, siap. Ini jaga tua-tua. Sebab tu kena ada orang tua dalam jemaah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia orang tua, orang yang pengalaman. Satu-satu benda dia kaji dulu. Balah ni, dia banyak. Nombor 2 orang muda. Duduk. Tak cakap banyak. Dalam masjid pun kena ada gitu. Abu Bakar sekalian dengan kaya lagi, dengan muda lagi. Nombor 3 orang berani. Ali pun berani. Sebab tu dakwah boleh berkembang dengan apa? Dengan berani. Sahabat Nabi berani. Sayyidina Abu Umar Al-Khattab berani. Berani sungguh. Berani cara mana? Dia tahu Nabi hijrah ke Madinah, dia pergi tengah hari. Dia tak terbit malam-malam hijrah. Dia bawa panah satu, pedang sebilah. Dia lalu kok pekan Mekah tu, kota Mekah tu. Hei, siapa-siapa yang berasa nak tinggal janda dan anak yatim, tunggu aku di wadi sana. Tu dia. Siapa yang berani weh? Bukan seorang-seorang, dia juara wrestling. Dulu ni Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia juara wrestling. Juara gusti di Pekan Ukas. Tiap-tiap tahun nama dia ditempek. Bila juara gusti dia akan tempek nama dia di Kaabah tu. Sebelum dia masuk Islam dia juara gusti. Kalau kita ini hok-hoga lah. Zaman saya Jimmy Snuka Superfly. Oh zaman tu tengok TV hitam putih tak gitu. Dia naik atas tali terbang tu Allah pukul 10 malam. Mak aku klik esok nak mengaji dia mengatuk lagi. Hari Sabtu malam Ahad sana mengaji ke tak?
Tengok TV World Wrestling Champion Jimmy Snuka Superfly. Klip ko 12 baki esok tu tengok. Oh. Terbang tu gitu. Ingat zaman kita juga sampai zaman Snuka. Sayyidina Umar orang perang. Tengok tuan-tuan. Tapi dia pun teruk juga kena tibai dengan dia. Waktu dia hijrah tu dia pun kena juga, kena tumbuk, kena labuh juga. Tapi ada sahabat yang pergi selamat, Sayyidina Umar Al-Khattab. Tengok. Seorang lagi yang rancangan nak keluar dari Madinah. Lepas Abu Bakar, seorang lagi Ali, seorang lagi Abdullah bin Uraiki nama dia. Tak habis dia aku baca hijrah malam ni, tapi boleh baca sikit-sikit gitulah. Baca semih sikit, baca semih sikit. Boleh? Nak baca habis tak boleh. Boleh. Seorang lagi nama dia Abdullah bin Uraiki. Bila Abu Bakar jumpa dia, "Hai Abdullah, mau ni tu jalan pergi ke Madinah." Nak pergi ke Madinah tu jauh. Tuan-tuan biasa pergi buat umrah tu lah. Saya naik duduk di Mekah tu ni. Perjalanan di Mekah tu, tengok penambah saya tu tubik mata tengok, ya Allah, Nabi ni mari macam mana ni? Sepokok tak ada kayu ni. Allah, kita naik bah apa cuma tak ada. Cuh ya Allah. Saya kata, ya Allah, Rasulullah mari macam mana daripada Madinah tu. Berarti berak kecil berapa kali. Berjajah tengok-tengok 200 kilo tu dia. Tengah padang pasir apa satu tak ada. Saya kata, Nabi hijrah ya Allah, kalau tak tahan tak boleh. Kalau kita ingat 1 kilometer, tak agak gila, mugi lah. Tu tuan-tuan pergi umrah tengok. Saya pergi umrah tu apa? 2 tahun lepas. Kami tunggu Mekah dulu, atau di Mekah dulu, atau di Madinah dulu. Lepas tu perjalanan Madinah lagi Mekah tu. Allah, saya kata, ya subhanallah. Nabi Muhammad jalan kaki naik unta ya tuan-tuan. Tu nak kata bawa Islam. Seorang lagi nama dia Abdullah bin Uraiki, dia tak masuk Islam lagi. Tapi jasa dia Abu Bakar ni biasa tolong dia. Dia kata, demi Lata wal Manat, aku akan pegang janji dia awak mai 2 ekor unta. Dia akan tunjuk jalan. Dia tunjuk jalan. Nama dia Abdullah bin Uraiki. Seorang lagi Amir bin Fuhairah. Ni orang yang terlibat dengan Nabi. Orang kata, orang rancang, kita kena rancang geng kita. Macam Datuk Muhyiddin malam ni, dia rancang orang dia, kita bukan tu. Bunyi-bunyi esok ditangguh lagi, duk mepek gitu, kita kek. Emang ni rancang dia ada kalau tak relax malam ni mesyuarat apa tak tu deh. Tengok ni, mau tengok kerajaan kita ini ni. Kawan ni mesyuarat kata pula, nak boleh dah, tak boleh. Nak apa ni? Kita jadi kering, panas, sejuk, panas. Kawan ni naik bah turun bah. Aku kata siap tu kau dah. Tak jadi lagi. Oh, tak banyak tanya bulan bunyi pula. Cukup lagi, tak cukup pula dah. Sampai ke sini. Sebab apa? Sebab bukan duduk diam. Bila orang rancang, jangan kita duduk diam. Kita rancang juga. Malam ni mau rancang pula. Tak tahu apa cerita esok. Kita rakyat tengok. 2 kumpulan berlawan. Kumpulan kerajaan lawan dengan kumpulan pembangkang. Tak itu. Silat hari bilang mapuh tekakang. Dan jadi apa tak tahu lagi ni. Sungguh. Mu nak perasa aku nak perasa mu. Kalau pemerintah ni fikir dengan Islam molek, rakyat molek, umur buat molek. Kalau mau fikir nak cari makan, jaga kedudukan, mau tunggulah tengok. Bala dia turun umum, kami pun kena sekali dengan demo semua. Bakat rasa tengok. Tapi kemat esok, nasib lah. Rakyat akan dakwa tiap-tiap pemimpin yang tak jalan tanggungjawab dia. Mu tunggu tengok. Ni panggil nah. Seorang lagi nama dia Amir bin Fuhairah. Seorang hamba yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Dia ni kerja belah kambing. Dia rancang lah macam mana. Bila Nabi duduk di Gua Sur tu, dia belah kambing lalu ke situ tu. Petang nak kelik tu, 3 hari Nabi duduk situ, dia akan perah susu tinggal di pintu gua. Dia panggil perancangan dia panggil. Dia kata apa? Nabi ada rancangan dia. Abu Bakar panggil Nabi, pergi rumah dia. Tengok anak Nabi Asma bin Abu Bakar, perempuan. Nak kaya kata muslimat pun terlibat dalam jihad. Rumah orang Tina tak supa duduk rumah. Ada ni. Ada itu tok lelaki bingung. Orang Tina diam-diam lah, masak nasi sudah. Jangan cakap banyak. Masak nasi lipat kering. Tengok TV, tengok Astro sudah.
Hak ini bengong dia panggil. Tak hajar langsung bini terlibat dengan kerja jemaah Islam. Duduk makan minum lah rumah dia. Belah ya dak. Nabi hajar dah apa dia? Boleh lah orang lain boleh, tapi sebab apa cerita ni timbul Asma? Siapa Asma ni? Asma ni isteri pada Zubair. Tengok dia, bila pejuang ni dia akan bertemu dengan pejuang. Ni anak kita dah hajar keren. Esok jumpa keren. Tubik cucu keren. Terebeh tereh. Tapi Nabi Muhammad ni, Abu Bakar hajar anak dia jadi pejuang Islam. Dia sanggup anak perempuan dia, bukan senau dengan musuh ni. Tina pula tak. Asma, ayah dengan Rasulullah pergi tidur duduk situ, munggi hantar makanan. Suruh anak darah. Tengok atas kedai dia. Tu dipanggil Asma, orang yang mempunyai dua tali pinggang. Nabi kata. Tali pinggang ikat pinggang kain dia satu, tali pinggang tempat simpan makanan. Nabi ke Nabi dia. Kalau orang cek pun, tak ada apa lah jubah. Tu anak perempuan dia. Abu Bakar kata, dia bagi Nabi tengok memang Abu Bakar ni dia korban habis anak bini dia untuk agama Allah. Jadi kita ini jangan sampai kata tak boleh ribat di rumah ni. Jangan. Orang Tina tak asal capur, jangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah dia hajar Asma, kamu kejamu Asma, hantar makanan ke ayah. Dengan Rasulullah di Gua Sur. Cara dia. Amir Fuhairah, mu kejamu bila kami berjalan ni, kambing-kambing kamu ni akan tutup jalan kaki bekas tapak kaki. Tengok ada siap Nabi susun. Tu dia panggil nak Abdullah bin Uraiki, Abu Bakar. Yang Ali duduk tidur tempat Nabi di rumah. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ada perancangan dia, tuan-tuan. Orang kafir tawa 100 ekor unta. Siapa-siapa yang boleh tangkap Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan dengan Abu Bakar. Abu Bakar syak dia lompat kanan, syak dia lompat kiri, syak dia lompat depan, syak lompat belakang. Duk pusing gitu. Nabi kata mu jadi geno ni, cakap Arab lah, bukan cakap gitu. Saya mau kata saya duk tanya aku pula di mana nas. Tak tahu mereka cakap geno, mapulah aku. Dia cakap, mu jadi macam mana ni Abu Bakar? Syak kanan, syak kiri, syak depan, syak belakang. Ya Rasulullah, aku bimbang musuh mari balik belakang, dia tetak kamu kat belakang. Kalau aku duduk belakang kena aku mati tak apa, jangan mu mati. Tu dia sayang. Aku bimbang takut dia mari belah kanan, aku lompat belah kanan. Aku berasa duduk depan, aku pergi duduk depan, belakang, kiri, kanan. Kalau kita akan menusuk bawah, tiap. Tu sahabat Nabi Abu Bakar. Hak Nabi mek nak buat rakan tu pun tengok macam mana, tuan-tuan. Nyawa pun dia gadai habis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak banding kita tak ada lah. Tak ada langsung nak cari. Sampai tahu tu bila tidur dalam Gua Sur, riwayat sebut Rasulullah letih tidur atas riba Abu Bakar. Dia dalam situ ada satu lubang ular. Ular tu bek prak tu. Takut Nabi jaga tu, Abu Bakar cepuk dengan tangan, pak gitu. Tu dia, tuan. Ular tu perak patut. Orang mana ular pada pasir tu. Kita kena tik lipan pun musim ligat kacing gigi kat. Jenah cocok. Dia tepuk tangan, dengan tangan. Perak patut air mata beramu tahan, sakit. Takut Nabi sedar. Mata menitik ke muka Nabi. Nabi kata, awak apa ni? Dia pun tengok tangan dia. Nabi tiup tangan. Tak apalah, Nabi tiup lega. Kita jangan cari pasal lah. Kita tak pasal. Rasulullah tak apalah. Kita kena pergi sepeta. Jangan duduk japi saja. Japi saja nyuk kita. Arwah. Nabi Muhammad tak apa, Nabi tiup lega lah tangan. Tapi nak ayat setianya dia tu sayang dengan Islam tu. Abu Bakar As-Siddiq tu, tuan-tuan, sebab tu jangan hina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu menafkahkan gunung Mas pun sekalipun untuk nak sama dengan sahabat Nabi, tak boleh sama. Kita ini ambil gunung Mas, derma pada juang pengen Allah, tak sama lagi jangan ni mah. Tu tuan-tuan, nak kata macam mana? Habis tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak laki-laki dia pula
Tengok ni. Ni kalau sabit setengah-setengah kita tu, jangan terlibatlah umur budak-budak. Tak usah libat. Abah seorang sudah. Abah seorang cukup, jangan terlibat. Oh, payah. Hei, Abu Bakar habis keluarga dia. Seorang lagi nama Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah keluar kot pekan Mekah tu, cek tengok dengar-dengar tu. Rancangan kafir Quraisy nak buat apa. Abdullah ni jadi SB, special branch. Bukan special branch hak ni lah, special branch zaman Nabi lah. Dia selidik tengok rancangan kafir sembang kot mana, dengar dia klik cerita. Situ nak royak kata apa? Nak royak kata perjuangan Islam ni satu keluarga terus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita berasa hebat berasa bau, tak boleh nak lawan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Nabi pun tubik masuk dalam duduk dalam rumah. Orang kafir daripada kabilah-kabilah tadi ni, pemuda-pemuda yang ganas tadi kepung rumah Nabi. Nah itu, bila kepung rumah Nabi, Allah turun firman Allah. Nabi membacakan waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ni Nabi ambil pasir tabu gitu puak ni tidur. Tu yang Piramli buat cerita tu. Nak curi mahkota raja tu. Itu badan dan nyawa tu. Mayang kerapu kepundeng parang skaper tu. Dia tiru gak tapi tak jadi dia tu berbahu tu sihir. Dia baca waja'alna min baini aidihim lah. Dia ambil pasir tabu. Jadi setengah-tengah tu ustaz dah ajar kata kalau kita nampak polis tak ada lesen waktu tu, kita baca waja'alna, jangan harap weh. Aku tak berani, tak ada lesen, tengok dulu. Dia tiga benda lah. Kita keadaan kita lah ni, dia kena pakai ilmu tiga ni. Nombor satu ilmu tauhid, nombor dua ilmu fiqh, nombor tiga ilmu tasawuf. Bila mana ilmu tauhid, kita kono-kono polis nak macam mana? Lesen tak ada lah masa tu, lesen tak ada, rotek mapuh. Waktu tu kita kena pakai ilmu tauhid. Kalau sejak azali kena saman lah. Tu tauhid dia macam tu. Waktu ni ilmu tauhid lah, kono-kono Allah polis, ilmu tauhid lah. Kalau sejak azali Tuhan tulis kena saman. Macam itulah tu tauhid. Kalau kita nak kata tu lesen ada. Ni orang kata ilmu tiga ni wajib, di mana-mana boleh pakai. Kita nak tu nampak Roblox. Dah itu, demo pun nampak kita nampak demo. Nak lari boleh. Tapi kita ada lesen cukup, rotek cukup. Tapi di situ ada dengan GPS, cek angin, cek pos semua cukup. Waktu tu pakai ilmu tasawuf. Macam mana? Kalau ada kepiah pun cukup kepiah sikit. Kalau ada serban, balut serban sikit. Tangan panjang beri molek sikit. Sampai dia juri assalamualaikum, dia pun jalan lah. Ilmu tasawuf. Aku duk pakai hak tiga tu. Tu dia boleh mari gerik tu. Tidak tobat boleh mari. Dia tiga ilmu tu bukan guna untuk mengaji saja. Dengan polis boleh. Polis ni bila mau ada adat dengan dia, jalan. Ni umur mari Samsin dengan topi conggoh, lagu duk dung tang tepi. Boleh jadi bawa senjata api nak ropok mana ni. Tapi kita sampai nampak kepiah tak ada, cukup kepiah. Lu janggut molek sikit, pakai molek sikit. Assalamualaikum cikgu, dia pun ilmu tasawuf hajar kita suruh kita beri salam, pakaian beri molek. Ada keng nidak pun bubuh sini. Ini orang baik-baik. Dia nampak baik. Tu ilmu tasawuf. Tasawuf suruh kita berbuat baik. Jadi jujur salam. Tu dia panggil ilmu tasawuf. Lepas lagi. Nombor tiga ilmu fiqh. Dia. Bawa kereta cikgu. Tak tahu. Lepas tu rotek mapuh. Hak ni waktu ni kena pakai fiqh. Waktu tu peluang ada lagi. Jalan kok ni ada, jalan Kebun Getah ada, jalan Cerong. Waktu tu kena pakai fiqh. Fiqh ni cabang banyak. Masuk kelah kanan boleh, Kebun Getah boleh, Buah Payah boleh. Fiqh dia mazhab banyak. Mazhab ni boleh pergi, mazhab ni boleh pergi. Waktu tu jangan duk cari pasal buat tauhid. Kenalah kita. Tauhid ni bila desak sangat. Pak kono tu boleh tauhid lah waktu tu. Sejak azali kenalah. Tapi kalau kita nampak jalan ada lagi Kebun Getah, ada lagi jalan kecil Minita, polis duduk situ, rotek memang mampu. Waktu tu kena pakai fiqh. Fiqh ni dia tak boleh kok ni, dia tubik kok ni. Tak boleh kok ni, boleh kok ni. Halah kok Kebun Getah lah payah guna batin dulu. Saya pakai tiga ilmu tu sampai gini boleh duduk mengajar. 2 tahun tak ada lesen saya mengajar. Sekali polis tak setang. Pulau Pinang. Jauh.
Nampak gini saya kata siap kena pakai tesuh, tapi banyak pakai tesuh lah. Assalamualaikum. Mana ustaz mengajar galah. Lepas 2 tahun tu tak nak tan nak mi pusing dia, pekoh tauhid pakai tauhid lah kalimah lesen kak. Nak kaya kata ilmu ni dulu lagi. Kita tak reti tengok. Apalah. Sama lagi. Sikit lagi aku tak lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tabu-tabu tu tertidur habis. Nabi keluarlah. Bila keluar ni Nabi dalu dari satu tempat. Orang dapat tawaran dengan 100 ekor unta ni, ada seorang pemuda nama dia Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni seorang penunggang kuda yang handal, orang pakar bahagian padang pasir, bahagian peninjau, bahagian perang. Pengikut dia saja pun 200-300 orang. Ini orang khas satu bani, satu kabilah. Dia panggil Bani Mudlij nama dia. Suraqah ni dengar tawaran tu, dia apa lagi? Cek. Ada orang royak ke dia, kata ada 2 orang lalu ke tepi tu. Siap. Dia nak batas seorang dia duit. Suraqah hambak seorang-seorang dia ya. Dia tak royak kawan lagi. Dia hambak Rasulullah. Abu Bakar tengok Suraqah dekat lah. Nabi relax ya. Nabi tak kecut muka pun buat tak tahu. Nabi berjalan buat tak reti. Abu Bakar kata, ya Allah, dia kata sudah dekat lah tu. Suraqah mari dekat dengan Nabi lah. Tiba-tiba tergelincir jatuh kuda dia. Nabi baca doa, pang turun. Dia bangkit lagi, dia naik lagi, bang rebah lagi. Kali ketiga dia bangkit lagi nak naik atas kuda, jegeluh kuda dia. Nabi baca doa jegelus. Dia kata, ya Muhammad tolong aku. Nabi jalan tak turun, minta tolong aku tak memusuhi kamu. Sila buat perjanjian. Maka Nabi pun bangkit buat tulis Amir bin Fuhairah, buat perjanjian dia tidak akan ganggu Nabi Muhammad. Ni ikat perjanjian. Mana-mana orang ganggu dia lawan. Ni dia panggil ikat perjanjian dengan Nabi Muhammad, ikat perjanjian dengan Suraqah bin Malik. Nabi kata kepada Suraqah, wahai Suraqah, kamu akan memakai gelang kerajaan Kisra. Waktu tu Nabi sebut kepada Suraqah bin Malik. Waktu tu Nabi kerajaan pun tak ada. Duk dalam hijrah lagi. Pengikut pun 2-30 orang ya. Negeri Madinah tak sampai lagi. Tapi Nabi janji kerajaan Kisra boleh pakai gelang. Kalau kita akan tengok ikut mana. Cikgu Hafiz. Satu hari Cikgu Hafiz akan duduk di tempat Presiden terang. Namanya apa? Bidding. Cikgu Hafiz nak kata apa? Ustaz Zamri janji satu hari esok ni lebih kurang 3-4 tahun esok ni, tempat bidding esok ni Cikgu Hafiz duduk gelak pesok tak habis. Tapi Suraqah dia kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak ayat atas janji Nabi. Dia tu tengok keadaan Nabi. Kisra dengan tu lebih kurang kita ini Amerika lah. Zaman tu. Macam mana mau boleh pegang negeri pun tak ada kalau orang munafik lah. Tapi Suraqah ni dia Allah campurlah kali iman ke dia. Wahai Suraqah, kamu akan memakai gelang kerajaan Kisra. Sedangkan Nabi Muhammad waktu tu negeri tak ada lagi. Dalam perjalanan dengan Abu Bakar nak pergi Madinah, tapi hati Suraqah ni dia yakin sebab janji daripada Rasulullah. Lepas tu Suraqah masuk Islam, Nabi wafat, kerajaan Kisra tak jatuh lagi. Naik Abu Bakar khalifah, kerajaan Kisra tak jatuh lagi. Naik Sayyidina Umar, Suraqah tua dah, umur 80 lebih dah tua. Jatuh kerajaan Kisra, tentera Islam dia. Sayyidina Umar panggil Suraqah, ini gelang kamu pakai Suraqah. Teriak dah. Janji Nabi betul sungguh. Sebab tu sebab apa kita tak percaya dengan janji Nabi, Islam pasti menang. Suraqah kafir waktu tu pun dia tengah dengar Allah Akbar. Tunggu-tunggu Nabi mati pun tak menang lagi. Tak jatuh lagi kerajaan Kisra ni. Tunggu zaman Abu Bakar tak boleh. Mari zaman Umar, tengok Allah Ta'ala boleh tahu Umar ni pun. Ambil gelang Raja Kisra, beri kepada Suraqah. Teriak dia, umur 80 lebih dah. Pakai juga sebab janji Nabi waktu Nabi negeri tak ada lagi. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan mulia sungguh. Mukjizat Nabi Muhammad.
Tu kita ni ikut Islam ni jangan nak bimbang lah. Walau kita nampak bercelaru, kita Islam nampak komang, sebenarnya hebat kita ni. Cumanya hati kita gitu. Kita minta supaya Islam kuat. Tu dia panggil Suraqah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di sana. Sampai Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal 1 Hijrah bersamaan 20 September 622 Masihi di Quba, pintu masuk ke Madinah. Ni nah. Sampai sana lah. Nabi bina masjid dulu. Nabi bina masjid. Orang Madinah, Nabi kau 2 puak nama dia Aus dan Khazraj. Ni tok semua orang dok royak. Dalam khutbah jemaah pun royak. Tapi kita jenis bingung dengar gitu ya. 2 puak ni bergaduh kes apa ya? Kes kolam air saja, bukan kes apa. Telaga air untuk minum unta. Berperang berapa keturunan lah. Nabi pergi sana, Nabi damai 2 puak ni. Nabi namakan Ansar, penolong. Gen Muhajirin yang mari di Mekah, Nabi beri nama Muhajirin. Gabung Muhajirin dan Ansar. Buat kerajaan Islam di Madinah. Jadi Nabi tak pergi ke Madinah tu sebab Nabi tak boleh semayang kan. Saya royak tali dah. Kalau sakat Nabi nak semayang, Umar Al-Khattab ada. Pakat boleh semayang belakang di Mekah. Tak ada. Sakat nak boleh wirid pun boleh. Tapi sebab apa Nabi hijrah Madinah? Sebab Nabi nak bina kerajaan Islam di Madinah. Dia panggil piagam Madinah. Berpandu Al-Quran dan hadis Nabi. Nabi tubuh kerajaan, Nabi tubuh tentera, Nabi tubuh panglima perang dia. Khalid ibn Walid pun bila Nabi masuk kota Mekah, Khalid Al-Walid masuk Islam. Apa pada tu? Amru al-As masuk Islam. Anak kepada Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Semua geng taiko semua. Semua kaki Allah tak sunat kata lah, kaki bunuh kan. Masuk Islam ni. Islam jadi kuat. Bila ada kerajaan Islam, dia mula adalah Islam tu berkembang. Sebab tu musuh Islam tengok sejarah Islam, jangan beri ada kerajaan Islam. Sebab bila ada kerajaan Islam, Islam tawan dunia. Nampak tuan-tuan? Tu dia sekat daripada sebelum hijrah lagi. Begitulah juga kita di Malaysia. Demo tak mau beri kita hijrah kepada Islam. Sekat habis-habisan, beri kita pecah belah, beri kita bergaduh, timbul kes mazhab lah, timbul kes parti lah, timbul jenis pahaman lah. Supaya apa? Supaya tak capai satu bentuk dan naik kerajaan Islam habis kapi. Tu tajuk dia. Faham kita tuan? Tajuk dia tu lah. Tengok kisah daripada awal lagi. Bila Nabi pegang kota Madinah, mula dah lah berlaku perang Badar, berlaku perang Uhud, berlaku perang Hunain. Terus Nabi tawan habis. Naik Abu Bakar lawan lagi sampai Umar, jatuh kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi jatuh. 2/3 dunia ditawan. Dunia bukan je negeri. Kita baru don per 5 tu berasa kemas kek. Dunia masuk ke Palestin, masuk sampai dulu Spanyol. Zaman Tariq Ibn Ziyad, kerajaan Abbasiyah naik pula, naik kerajaan Umayyah, naik kerajaan Abbasiyah, naik kerajaan Osmaniyah Turki, sampai kita kuning. Tawan habis tu. Kita kalau kita tengok bola tu, Spanyol tu, Malaga, Sevilla, kelab-kelab tu, kelab semua tu, semua kelab tempat kubu-kubu tentera Islam, gabno Islam. Saya baca sejarah Islam mengalir mata Allah. Kita dah tawan Spanyol 800 tahun. Kerajaan Islam Granada kuat sungguh. Hebat tak hebat? Masjid zaman tu lagi hak kerajaan Islam. Bila masuk waktu semayang, air paik keluar sendiri. Baik mana cikgu api berterbat tengok. Kena buka paik. Nak kaya kata modelnya Islam zaman tu. Hebat kita ni tuan-tuan. Segala pakar duk kat kita. Tapi oleh kerana kita rebut kuasa, maksiat dengan Allah, Allah jatuh habis kita. Berkelahi sama-sama kita, jatuh khalifah Islam tahun 24. Palestin pun tak selamat. Sampai ke hari ini Palestin habis dulu kerana tidak ada lagi penaung dia kerajaan Osmaniyah Turki. Orang dalaman juga, ahli politik juga. Nama dia Mustafa Kamal Atatürk. Dia ini orang Yahudi tapi
Dia buat menyamar jadi Islam, asalnya jadi kepala tentera, naik jadi menteri, last kali dia usaha supaya ubah sistem kerajaan Osmaniyah, jatuh sistem beraja, naik sistem presiden, dia jadi presiden. Mula-mula sekali perkara yang dia buat, dia buang nama Mustafa tu. Sebab Mustafa tu nama Islam. Dia buat Kamal Atatürk. Nombor dua, perharamkan janggut. Mana-mana janggut tak boleh taruh. Cukur. Kalau macam saya ni kan, kena licin macam ikan keli. Janggut tak boleh. Syiar Islam dia buat dah, sunnah Nabi. Kepiah serban tak boleh pakai. Itu. Minum arak sembunyi-sembunyi tak boleh. Buat. Luas. Perempuan laki-laki campur. Allah, tuan-tuan. Masjid Jumaat tutup buang. Tu Masjid Ayah Sofia baru buka zaman baru ni. Dulu masjid tu tutup buat muzium. Tu tuan-tuan, dengan cara guna nama Islam, jatuh Islam. Orang ikut sikit-sikit lah. Ini kemodenan, dia kata. Tajuk dia kemodenan asal. Kalau ikut style zaman dulu, jumuk otak. Ketinggalan zaman, kita nak moden. Kita pun pakat turut penjatuh kerajaan kita sendiri. Last kali habis tak ada apa. Turki nak naik pula, Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini sejarah Islam yang patut kita ambil. Sistem kita jatuh. Sebab tu ada orang usaha supaya apa? Sistem Islam dipegang oleh satu kelompok ni, kena hapus buang. Bila sistem presiden, seorang ada kuasa, kontrol semua, habis. Tu Turki tu sistem sultan tu. Sultan dibuang habis. Naik Mustafa Kamal Atatürk, habis. Arak boleh diminum, pesta pun boleh, masjid ditutup, tulisan jawi azan mesti dalam bahasa Turki. Tuan-tuan ingat. Mula-mula perkara yang dia buat apa dia? Tak boleh azan bahasa Arab. Bahasa Arab tolak buang. Kita bubuh bahasa Turki. Kalau kita kata tak boleh cakap bang bahasa Arab lah, cakap bahasa Melayu. Mari bayang weh, mari bayang weh. Gitu. Kalau huduh bunyi ni, tambah belakang lah umur tidur tak perlu bapak apa lagi. Tuan-tuan, kalau boleh ke kafir yang di luarnya Islam jadi gitu. Dia akan rubah sikit-sikit dengan dia tak buat lawan terus. Orang lawan sikit-sikit, kuasa dah kuat, cengkam sikit-sikit, habis Turki. Tentera-tentera dia habis. Bangkit seorang nama dia Adnan Menderes, ahli parlimen. Dia pula lah lawan-lawan, menang kerusi. Dia tukar klik azan dalam tu, tapi dia pula disalahkan, hukuman gantung sampai mati dia. Adnan Menderes, dialah parti yang lawan klik parti kerajaan waktu tu. Boleh juga, boleh buat azan sampai hari ini. Tu yang ada. Hak lain habis sistem dia. Tudung haram dipakai, mari hak baru ni boleh pakai balik. Alhamdulillah. Kita tak mau ikut tu lah tuan-tuan. Oh, bukan sehari dua, beratus tahun. 100 tahun nak ubah kelik. Kita 5 lek dah. Teruskan lagi beri kemah. Sebab itulah yang ada. Lah syak. Jangan duk kaluk sangat. Sebab pemimpin-pemimpin kebanyakannya hati mereka ni, yang kita faham kebanyakan bukan pegangan agama banyak. Banyaknya mengajar orang putih. Kepala otak komunis pun ada, kepala otak sekular pun ada, kepala otak etis pun ada. Dari mana kita tu? Cara mereka bercakap. Kita tu ni orang sekular, ini orang etis, ini orang tak mahu agama ni, ini orang tak tupas satu ni, ini orang jahiliah, semua ada. Daripada ucapan-ucapan kita boleh tahu lah. Dia mau tak faham agama langsung. Kita bimbang takut naik gitu. Kita dok kata sayang agama tak ada sayang lah. Dia mau lebih sayang pangkat. Tuan-tuan, inilah peristiwa hijrah antaranya, supaya kita ambil iktibar. Saya tak nak royak dah tuan-tuan, lebih kurang itulah. Supaya kita ambil peringatan daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya jaga Islam molek-molek. Sebab Nabi Muhammad wak mari Islam cukup teruk. Cukup teruk diuji oleh Allah. Nabi Muhammad lah antara Nabi Ulul Azmi yang diuji oleh Allah, sangat berat dia. Sampai Rasulullah wafat umur 63 tahun. Diuji oleh Allah. Mari para sahabat, sampai ke alim ulama kita hari ini. Kenapa? Karena kita mengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sudahilah dengan kuliah kita ni. Lebih kurang royak capu-capu gitulah. Hak mana dan royak.
Tajuk dia hijrah hatang gila tan mana pun. Mik yang molek-molek tu nah. Buat ingatan supaya Islam semakin kuat, supaya negeri Perak Darul Ridwan ni jadi lebih hebat lagi, supaya Allah turunkanlah nah. Jangan bila joklah naik COVID-19 ni sebab pengajian boleh. Kulajar naik 1000 pun kami pakai tak mengaji pun, jadi bingung habis. Perak insya-Allah lah esok lusa insya-Allah habis insya-Allah. Dengan kita buat ni majlis-majlis zikrullah macam ni, Allah Taala akan menurunkan penyakit COVID ni supaya sultan kita sultan yang baik ni lebih menjaga rakyat dengan memperkuatkan agama Allah. Allah akan jaga kita insya-Allah. Negeri lain tak boleh ngaji lagi tuan-tuan. Negeri Kedah sendiri walaupun tak banyak pun penyakit naik 1000 lebih. Kuduk tebing mengaji lagi mati habis masjid. Apa lagi bala aku pun tak tulah. Perak ni alhamdulillah boleh lagi kita dengar lagi bab Allah, bab Rasul, bab semua perkara-perkara agama Islam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Allahumma inna na'udzu bikalimatit tamma min syarri ma khalaq wa ma yanzilu minas sama' wa ma fil ardi wa ma yakhruju minha wa na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'ati asqam la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahir kafi bismillahil ladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul alim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi alhamdulillahirabbil alamin.